Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan wa fiqhan fid din ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat lagi bertemu untuk siri yang keempat dalam usaha kita mengenali ilmu usul fiqh melalui pembacaan kitab yang dikarang oleh Imam Al-Haramain, iaitu kitab Al-Waraqat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, agama kita ini, Islam sebuah agama yang sempurna, sampai kepada kita melalui tinta dan darah mujahid yang berkorban dan juga para ulama yang mewariskan agama ini kepada kita, dan agama ini sampai kepada kita, cara beramalnya dan dalil beramalnya serta kaedah memahami dalil untuk beramal. Kaedah memahami dalil untuk beramal itulah usulul fiqh. Asas beramal dengan ibadah yang khusus seperti solat, zakat, haji, umrah dan muamalat seperti jual beli, kesemuanya telah dibukukan dan telah diketahui yang mana perkara yang diperselisihkan iaitu berlaku khilaf dan yang mana perkara yang disepakati. Begitu juga dalil setiap mazhab telah pun diketahui oleh ahlinya, iaitu fuqaha setiap mazhab, Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah, Al-Syafi'iyah, Al-Hanabilah. Itu semua fuqaha 4 mazhab. Dan setiap mazhab mempunyai usul memahami mazhab. Sebagai contoh, mazhab Imam Syafi'i ada usulnya dan berlaku perbezaan di peringkat usul ni. Usul setiap antara mazhab dengan mazhab itu berlaku perbezaan, yang mana perbezaan ini memang akan menyebabkan perbezaan di peringkat furu', iaitu pada peringkat fiqh lah. Hanya bila berlaku perbezaan pada usul, maka akan berlaku sedikit sebanyak akan berlaku perbezaan pada hukum fiqh. Okey. Kalau kita dapat beri contoh amal ahli Madinah. Ini adalah satu usul, satu asal dalam mazhab Imam Malik, dan berbeza dengan mazhab Imam Syafi'i. Mazhab Imam Syafi'i ataupun usul mazhab Syafi'i tidak mengiktiraf amal ahli Madinah, maka ia bukan dalil di sisi Imam Syafi'i. Dan begitulah seterusnya perbezaan yang berlaku di antara usul-usul mazhab, antara mazhab. Muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian, usul fiqh ini telah diasaskan sebagai ilmu yang tersendiri oleh Imam Asy-Syafi'i apabila beliau diminta oleh Abdul Rahman Ibn Mahdi, seorang muhaddits di Iraq, untuk menulis sebuah risalah yang menjelaskan ma'ani Al-Quran. Maksud sebenarnya ialah untuk mengetahui bagaimana wahyu itu difahami. Dan permintaan Ibnu Mahdi ini disokong oleh seorang lagi muhaddits, iaitu Ali Ibn al-Madini, iaitu guru kepada Imam Al-Bukhari. Dan permintaan untuk menulis sebuah penulisan ilmiah yang baru ni lahir kerana adanya keperluan yang mendesak
untuk memelihara bagaimana wahyu itu difahami. Setelah berlakunya kecelaruan dalam mengetahui dan memahami dalil-dalil syarak. Contohnya telah berlaku pengingkaran dalam menerima khabar ahad. Itu khabar yang tidak sampai darjat mutawatir. Dan di sisi usuliyin, itu ulama usul, ia adalah khabar yang dianggap benar kerana kebarangkalian benar pada akhbar itu, pada khabar itu lebih rajih dan kuat, dan ianya wajib diamalkan dengan syarat-syaratnya. Maka dengan kecelaruan dan syubhat yang timbul, maka permintaan Ibnu Mahdi, iaitu Abdurrahman Ibnu Mahdi tadi, disahut oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i setuju untuk menulis. Dan terhasillah karya sulung dalam ilmu usul fiqh, iaitu kitab Ar-Risalah. Dan erti Ar-Risalah sangat besar. Bila terhasilnya Ar-Risalah, ianya sangat disyukuri oleh para ulama hadis dan sangat dihargai. Dan ini sangat jelas kalau kita tengok kata-kata Abdurrahman Ibnu Mahdi sendiri. Dia kata, "Lamma nazartu ar-risalah adhalatni li'annani ra'aitu kalama rajulin 'aqilin fasihin nasih fa inni la ukthiru ad-du'a lah." Okey. Maksud dia, Abdurrahman Ibnu Mahdi ni bila dia tengok kitab Imam Syafi'i yang ditulis tu, iaitu kitab Ar-Risalah, dia sangat terkejutlah dan terperanjatlah, kerana bila dia tengok tu, dia tengok tulisan yang seorang lelaki yang berakal, fasih dan nasih, iaitu menasihati. Maknanya Imam Syafi'i menulis tu ialah menulis Ar-Risalah tu untuk memberi panduan dan nasihat kepada ummah dan kepada para ulama atau mujtahid secara khususnya untuk kita kata untuk melihatlah dan mengambil panduanlah dalam membina hukum. Iaitu Ar-Risalah ni akhirnya menjadi satu karya yang pertama dalam ilmu usulul fiqh. Okay. Dan beliau juga kata, "Ma usalli salatan illa wa ad'u lisy-Syafi'i fiha." Dan dengan terhasilnya Ar-Risalah ni, maka Ibnu Mahdi, Abdurrahman Ibnu Mahdi ni, dia kata tidak satu solat pun yang selesai aku kerjakan kecuali aku berdoa untuk Imam Syafi'i selepasnya. Maknanya tiap-tiap kali solat, maknanya dia akan doakan untuk Imam Syafi'i, kerana erti Ar-Risalah tu sangat besar. Erti munculnya satu ilmu, satu disiplin ilmu yang baru ni, iaitu ilmu usul fiqh pada zaman tu sangat bermakna, kerana ia akhirnya akan menjadi pembela dan akan menghalanglah segala kefahaman ataupun kesilapan dalam memahami dalil dan memahami wahyu itu sendiri. Dan Imam Ahmad juga berkata, "Laula Syafi'iyyu ma 'arafna fiqh al-hadith." Okey. Imam Ahmad ni dia kata apa? Kalaulah bukan kerana Imam Syafi'i, maka ma 'arafna fiqh al-hadith. Ma 'arafna maknanya takkan kami tahu fiqh al-hadith. Kami itu siapa? Kami itu ialah ahlul hadith. Maknanya sebelum Imam Syafi'i datang dengan kitab Ar-Risalah ni, makna hadis tu ataupun cara memahami hadis seolah-olahnya
tertutup. Maknanya seolah-olah hanya memerlukan satu kunci untuk memahami hadis. Dan begitulah apa yang terjadi selepas itu dengan adanya kitab Ar-Risalah ni, maka ianya membuka jadi satu sudut pandang yang barulah bagi ulama hadis. Okey, itu sekadar mukadimah untuk siri ni, dan kita akan sambung pembacaan kitab Al-Waraqah. Ya, muslimin dan muslimat yang rahmatullah sekalian, kita telah berhenti minggu lepas pada kata pengarang wa usulul fiqh. Okey. Maknanya Imam Al-Haramain selepas selesai menyebut beberapa term ataupun terminologi yang dianggap penting dan juga mukaddimah, sebelum kembali menyambung perbahasan sebenar yang juga maksud sebenar kitab ini ditulislah, iaitu menjelaskan dan menghurai ilmu usulul fiqh. Maka setelah term-term yang telah kita jelaskan sebelum ni disebut, an-nazar, al-istidlal, al-yaqin tu asyak, al-dhann tu apa, maka dia patah balik dan mula berbicara tentang maksud sebenar kitab yang ditulis, iaitu ilmu usul fiqh. Okey, kata pengarang, qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Wa usulul fiqh turuquhu ala sabilil ijmal wa kaifiyatul istidlal biha. Okey, kata pengarang rahimahullah, dan usul fiqh itu jalan-jalan fiqh, iaitu dalil-dalil fiqh, dalil-dalil bagi fiqh. Dalil bagi fiqh ni berarti dalil secara ijmal. Ijmal di sini bermaksud tidak ada penetapan dalil secara spesifik. Dalil kepada kewajipan niat ke, tak ada. Atau dalil sunatnya solat witir, tak ada. Syarat sah puasa Ramadan adalah dengan niat pada malam harinya, dan harta kanak-kanak itu pada harta kanak-kanak itu zakat. Kita tak bincang semua dalil masalah tadi. Kita bincang ialah Al-Quran dalil, hadis as-sunnah dalil, al-ijma' dalil, qiyas dalil. Itulah yang dibahaskan dalam ilmu usul fiqh. Sebagai contoh, aqimus salah, firman Allah aqimus salah, kita dapat lihat dari dua sudut, iaitu ia adalah dalil tafsili, iaitu dalil spesifik bagi kewajipan solat. Dan dalam masa yang sama, lafaz aqimu jika dibincangkan tentang sirah ataupun frasa, lafaz ni bermaksud lafaz suruhan, iaitu lakukanlah. Dan kalau kita ambil lakukanlah ni secara menyeluruh tanpa melihat perkara apa yang disuruh, ianya menunjukkan perintah wajib. Okay, sekarang ni kita daripada aqimus salah tadi, kita keluarkan sirah yang ada kat situ, lafaz yang ada kat situ ialah lafaz suruhan, iaitu al-amru, suruhan. Lafaz suruhan ialah lafaz asal bagi suruhan ialah if'al, buatlah. Okey, lafaz if'al ni lah yang akan dikaji dan dibahaskan dalam ilmu usul fiqh. Maksudnya bila datang satu suruhan dalam syarak, apakah artinya? Apakah maknanya? Maka yang ma'rufnya ialah, yang masyhur, al-amru lil wujub. Maknanya bila ada datang satu suruhan, hakikat suruhan tu adalah hakikat wajiblah, ianya adalah perintah wajib. Okey, maka sudut pandang yang kedua tadi tu, iaitu dengan melihat sirah if'al tu tanpa melihat apa yang disuruh,
Ha, itulah yang akan dibincangkan dalam usul fiqh. Dan apabila dua dalil tadi itu, dalil tafsili dan dalil ijmali, dipadukan, ditarkibkan atau diformulakan, maka dia akan menatijah, kita akan dapat satu natijah, iaitu solat tu wajib. Contohnya aqimus solah dalil tafsili, dalil ijmali tiap-tiap suruhan menunjukkan perintah wajib. Maka kalau kita gabung dua tu, maka dapatlah satu kenyataan ataupun natijah, maka solat adalah wajib. Jadi apabila kita berbincang dan berbahas tentang hal ehwal dalil secara ijmali dengan tidak menyentuh perbuatan mukallaf, maknanya tadi solat tadi, kewajipan solat tu dah masuk dalam perbahasan perbuatan mukallaf. Maka selagi mana kita berbincang tentang hal ehwal dalil secara ijmali, maknanya lah tanpa melihat apa spesifik dalil tu, maka selagi itulah kita berada dalam perbincangan dan perbahasan ilmu usul fiqh. Apabila masuk je dalam perbincangan solat wajib ke tak, haji wajib ke tak, umrah wajib ke tak, solat witir sunat ke apa ke, maka tu dah masuk dalam perbahasan ilmu fiqh. Jadi tugas ilmu usul fiqh ni adalah membincangkan dalil secara berasingan dari sebarang perincian perbuatan mukallaf. Okey. Okey. Muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, pengasingan yang berlaku ni, perbincangan ataupun perbincangan pengasingan perbincangan ataupun pengkhususan perbahasan ni, ini sangat penting difahami dan dihadam sebelum kita melangkah jauh dalam perbincangan ilmu usul fiqh. Ini kerana tiap-tiap ilmu syarak itu telah berdiri dengan sendiri, establish dan distinguish antara ilmu. Supaya apa, tiap-tiap ilmu tu tidak dituntut lebih daripada apa yang ditanggung oleh ilmu tersebut. Kalau perbahasan tentang dalil ijmali, maka ia dibincang dalam ilmu usul fiqh. Kalau perbahasan perbuatan mukallaf yang melibatkan hukum, hakam, syarak, wajib, sunat, makruh, haram dan harus, maka ia dibincangkan dalam ilmu fiqh. Tapi berlaku juga didatangkan dalam buku-buku usul fiqh, buku-buku yang ditulis dalam ilmu usul fiqh ni, berlaku juga kadang-kadang ada juga contoh perbuatan mukallaf. Contohnya tadilah aqimus solah tu dimuatkan juga contohnya, tapi ianya sebagai sekadar contoh, tapi dia bukan paksi sebenar perbincangan ilmu usul fiqh. Dan perkara ni sebenarnya kalau kita fahami, dia tidak timbul lagi lah kekeliruan dalam perbahasan ilmu. Contohnya ilmu hadis tidak akan sekali-kali membincangkan dalil ijmali ataupun dalil tafsili. Jadi tidak timbul isu usul fiqh di sisi ulama hadis. Ada satu buku ditulis usul fiqh inda ahli hadis. Ini sesuatu yang janggal lah. Kerana perbahasan ilmu hadis yang sebagaimana yang telah kita bincang adalah berkaitan dengan perawi hadis, dengan apa yang diriwayatkannya, dan kalaupun seorang muhaddis ataupun ilmuwan hadis apabila menulis dalam ilmu usul fiqh, contohnya al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah contohnya, dia tulis kitab I'lamul Muwaqqi'in ataupun A'lamul Muwaqqi'in, maka dia menulis tu dari sudut pandangnya adalah beliau ni sebagai seorang usuli, iaitu ilmuwan usul fiqh, walaupun dia ni alim hadis, tapi dia juga alim usul fiqh. Bila dia menulis kitab dia tu I'lamul Muwaqqi'in, tidak bermakna dia menulis usul fiqh di sisi ulama hadis.
Sebab dia menguasai hadis dan usul fiqh. So dia boleh tulis apa yang dia nak tulis. Dan sebagai contoh, kalau kita tengok Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ni memang muhaddis lah. Bahkan gelaran beliau ni adalah pembela hadis. Dan dalam masa yang sama, dia ni juga, beliau juga adalah merupakan hujjah dalam bahasa Arab ni. Maknanya kalau Imam Syafi'i bercakap, beristidlal dengan bahasa, dengan lughah, maka percakapan ataupun kata-kata Imam Syafi'i itu boleh dijadikan hujjah dalam bahasa Arab. Yang begitu juga beliau ni muhaddis dan lughawi, iaitu mahir dalam bahasa Arab. Beliau ni juga pelopor ilmu usulul fiqh. Maka dalam masa yang sama, dia juga adalah usuli. Maknanya itulah imam. Sebab itulah dia diikuti, sebab dia telah menguasai banyak disiplin ilmu. Maka Imam Syafi'i dia berupaya membahaskan dalil dari segi beliau seorang usuli, dan juga dia boleh juga bahas ilmu hadis dari segi beliau seorang muhaddis, dan juga dari segi perbuatan mukallaf dari segi beliau seorang faqih. Dan begitulah imam-imam yang lain pun begitu. Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Begitu juga rahimahumullah. Okay. Dan kalau kita tengok yang ada berkaitan terus dengan perbuatan mukallaf, sekarang ni kan kita berada dalam keadaan wabak. Maka ijtihad yang diperlukan buat masa sekarang ni adalah daripada faqih dan mufti, dengan dapatan-dapatan lain dari sudut perubatan dan kesihatan. Maka kat sini kita tak timbul lah. Ada satu artikel dia kata, apa peranan ilmu usul fiqh dalam mendepani wabak. Ada satu artikel dia tulis. Jadi tak timbul lah perkara ni, apa peranan ilmu usul fiqh dalam mendepani wabak. Ni sebenarnya tak ada kaitan pun apa. Sebab kita dah jelas usul fiqh ni satu ilmu yang membahaskan tentang dalil. Dia tak akan mendepani wabak. Dia mendepani dalil. Jadi itulah ertinya kita memahami tugas ilmu ataupun perbahasan perbincangan sesuatu ilmu. Dan seperti mana yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, iaitu usul fiqh ni membahaskan dalil-dalil ijmali. Dan dengan usul fiqh ni juga hukum syarak dapat dibina dengan asas yang kukuh. Okey. Dan kalau ada pun peranan ilmu usul fiqh ni sekarang, ialah dia menjadi mizan dan menjadi hakim terhadap ijtihad yang ada sekarang, yang berlaku sekarang. Sama ada ijtihad tersebut menepati usul dan kaedah tertentu dalam usul fiqh atau tidak. Maknanya menepati usul ataupun tidak. Kalau tidak, maka pembetulan ataupun ijtihad yang baru perlu dibuatlah kalau ada. Wallahu a'lam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita dapat simpulkan di sini dalil ijmali adalah satu perkara yang dibincangkan dalam usul fiqh. Okey. Kemudian perkara kedua yang dibincangkan dalam usul fiqh ini adalah kaifiyatu al-istidlal biha. Okey, kembali kepada matan tadi. Dia kata apa? Usul fiqh turuquhu ala sabil ijmal, dalil fiqh dari segi dalil ijmal bagi fiqh, dan kemudian wa kaifiyatul istidlal biha. Apa makna kaifiyatul istidlal biha? Itulah cara pendalilan ataupun cara istidlal dalil-dalil ijmali tadi. Macam mana dalil-dalil ijmali itu nak membuahkan hasil dia. Dalam kaifiyah istidlal ni, kita akan tahu apa yang perlu ditakdimkan, apa yang didahulukan, dan apa yang
kemudiankan. Antara dalil yang banyak tu apa yang didahulukan dan apa yang dikemudiankan. Dan dalam perbahasan setiap dalil itu sendiri, Al-Quran, maknanya dalam Quran ni ada lafaz-lafaz am, lafaz-lafaz khas. Apa yang perlu, apa yang nak diamalkan, apa yang didahulukan, itu semua akan dibincangkan dalam bab-bab yang akan datang. Dan antara cara istidlal, makna kaifiyah al-istidlal juga ialah mengurus pertembungan antara dalil. Pertembungan yang dimaksudkan di sini adalah pertembungan zahir dan bukan pertembungan hakiki. Sebab syariat Nabi Muhammad SAW ni syariat yang benar. Tidak ada pertembungan yang hakiki kerana ia adalah syariat Rabbani yang sesuai untuk setiap lapisan manusia. Tak timbul bertembung. Tembung ni maknanya clash yang tak boleh dibincang. Maknanya membatalkan antara satu sama satu. Dia tak berlaku dalam syariat. Dia tak ada benda macam tu. Okey. Dan apabila kita berbincang tentang cara istidlal ni, maka setiap imam tu ada cara istidlal masing-masing. Dan kat sini kita nak bincang bahawa tidak ada seorang imam pun dari kalangan imam-imam yang mujtahid kecuali telah meninggalkan amal dengan sesuatu hadis kerana mengambil dalil yang lebih rajih di sisinya. Maknanya semua imam ada tinggal hadis, dia ambil dalil yang lain yang lebih rajih di sisinya. Maknanya dia ada manhaj dia. Maka sebenarnya kalau kita tengok, para imam mujtahid inilah yang mengajar dan memperkenalkan kepada kita mana yang diambil dan mana yang ditinggal dari dalil yang banyak tu. Imam mujtahid inilah yang bagi tahu kita yang mana yang diambil, yang mana yang ditinggal. Yang sahih pun bukan semua diambil. Kalau sahih tu mansukh, macam mana nak beramal dengan dalil yang mansukh? Contohnya, setiap dalil tu ada syarat untuk diambil, dan kalau tak cukup syarat tu maka ia ditinggal, dan seterusnya cari dalil yang lain. Contohnya. Dan kalau kita tengok perbuatan mujtahid ni ataupun tindak tanduk mujtahid ni memang tertakluk dengan manhaj yang diasaskan oleh imam tersebut lah. Maknanya dia bukannya sesuatu yang berasaskan hawa. Maknanya dia ada satu manhaj yang diikuti. Ada selok-belok dan manhaj metodologi yang diikuti. Okey, kita nak bawa satu perbincangan, iaitu para imam mujtahid. Imam-imam mazhab lah yang empat ni, yang muktabar. Kesemuanya berijtihad dengan ijtihad yang sempurna, iaitu ijtihad yang berasaskan malakah, iaitu bakat. Maknanya bakat semula jadi di sisi imam. Maknanya kesemua kaedah-kaedah usul ada dalam minda mereka. Berapa banyak kaedah yang tak ditulis. Maknanya yang ada, yang sampai kepada kita ni terlalu sedikit nak dibandingkan dengan apa yang ada dalam minda mereka itu. Maknanya kaedah ni boleh jadi sangat banyak, dan tidak semua kaedah itu ditulis. Dan imam-imam yang mujtahid yang empat ni memang berijtihad menggunakan bakat semula jadi mereka. Maknanya semua tu ada dalam minda para mujtahid.
Dan ijtihad yang berasaskan bakat ataupun malakah ni, kita panggil dia adalah ijtihad yang sempurna. Maka ia lebih tepat, banyak yang tepat daripada yang tersasar, berbanding mujtahid yang berijtihad dengan berpandukan kaedah yang ditulis, iaitu satu bentuk ijtihad lagi yang kurang darjatnya dari ijtihad para imam mazhab. Dia, kalau kita boleh sebut, dia adalah ijtihad yang naqis, ijtihad yang kurang, yang tak sempurna lah. Sebab apa tak sempurna? Sebab kaedah-kaedah yang banyak tu tadi, dia boleh berlaku kesesakan, tazahum antara kaedah-kaedah tadi, dan mungkin menyebabkan beberapa kaedah tidak diraikan atau diamalkan dengan tepat lah. Dan mungkin ada kaedah yang tidak, ada kaedah yang tertinggal lah. Maka sehingga ada ulama mengatakan kaedah-kaedah yang ditulis ni adalah tongkat bagi si buta. Maknanya si buta ni ialah mujtahid yang berijtihad dengan berpandukan kaedah lah. Maknanya itulah hakikat kaedah-kaedah ni kan. Kaedah-kaedah ni ditulis untuk memudahkan amaliyah ijtihad ataupun operasi ijtihad ni dimudahkan. Tapi dia tetap tidak akan sama dengan ijtihad yang awal, yang dilakukan oleh yang dibuat yang dilakukanlah oleh imam mujtahid, imam mazhab contohnya. Dia takkan sama ijtihad Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Dia takkan sama, Imam Abu Hanifah takkan sama dengan ijtihad yang berlaku sekarang. Sebab ijtihad yang berlaku sekarang ni adalah berlaku berpandukan semua, setiap sudut kita ni sebenarnya bertaklid. Maknanya dalam nak berijtihad tu dah banyak telah berlaku taklid dalam hadis. Contohnya kita sekarang ni menerima hukum hadis yang dah diketahui status dia. Maknanya bukannya daripada usaha kita sendiri. Maknanya kita hanya menerima apa yang telah dinakalkan kepada kita. Itu satu contoh lah. Hadis itu dari segi hadis. Dari segi bahasa pula, kita ni memang tidak sampailah tahap mujtahid dalam bahasa kan, dalam bahasa Arab ni. Itulah bezanya ijtihad sekarang dengan ijtihad dulu, ijtihad para imam mazhab khususnya lah. Okey, kita kembali kepada pertembungan tadi tu. Jadi dalam ilmu usul fiqh ni kita dapat tahu, kita akan tahu kaedah-kaedah yang akan mengurus pertembungan tadi tu lah. Maka kita boleh simpulkan kat sini, kaifiyatul istidlal ni adalah perkara yang kedua yang dibincangkan dalam ilmu usul fiqh. Okey. Dan seterusnya, siapakah yang mengamal atau mempraktikkan cara-cara beristidlal ni? Okay, persoalan ni membawa kita kepada satu lagi perkara yang dibincangkan dalam usul fiqh, iaitu al-mustadil, iaitu orang yang beristidlal. Yang dimaksudkan di sini adalah mujtahid lah. Sebagaimana undang-undang dipraktis oleh hakim ataupun peguam, usul fiqh ini dipraktis oleh mujtahid, faqih. Maknanya yang mengurus dan berinteraksi dengan dalil ni adalah mujtahid, bukan siapa-siapa je. Urusan berinteraksi dengan dalil ni adalah urusan mujtahid, bukan urusan orang awam, orang biasa yang tak ada keahlian. Ini kerana tugas
tugas memahami dalil dalam syarak ni adalah satu tugas yang berat dan tanggungjawab yang besar. Dan siapa yang bukan ahli dalam ijtihad, dia menjadi satu dosa. Jadi satu dosa yang besar bila cuba nak memahami dengan kemampuan diri yang terhad, cuba juga nak berijtihad. Dan kalaupun dia dapat capai satu hukum yang kebetulan sama dengan ijtihad para mujtahid, maka perbuatan dia itu tak haram dan berdosa. Kerana hukum tidak dibina atas dasar kebetulan, dan hukum ni dia tak diiktiraf kecuali dari ahli ijtihad. Hukum hakam syarak ni kita terima daripada mujtahid ataupun orang yang menakalkan hukum hakam ni daripada mujtahid. Okey, itu maknanya tu perkara ketiga dalam usul fiqh. Kita akan bincang hal ehwal ataupun keadaan mustadil dulu lah, iaitu mujtahid. Dan dalam usul fiqh ni akan digariskan syarat-syarat mujtahid tadilah. Apa syarat-syarat mujtahid? Mujtahid ni kena kuasai apa? Ini semua dibincangkan dalam perbahasan syarat-syarat mujtahid. Pada ujung kitab ni akan dibincangkan insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jadi kesimpulannya ilmu usul fiqh ni akan membincangkan 3 perkara. Iaitu yang pertama dalil-dalil ijmali, yang kedua kaifiyat ataupun cara beristilal dengan dalil tersebut, dan yang terakhir iaitu mustadil, iaitu mujtahid lah. Tiga benda ni lah yang dinamakan usul fiqh. Ilmu usul fiqh tu diberi nama kerana membahaskan 3 benda ni lah. Okey, kemudian kata pengarang wa abwabu usulul fiqhi aqsamul kalam wal amru wan nahyu wal 'ammu wal khassu wal mujmalu wal mubayyanu wal zahiru wal muawwalu wal af'alu wan nasikhu wal mansukhu wal ijma'u wal akhbaru wal qiyasu wal hadru wal ibahatu wa tartibul adillah wa sifatul mufti wal mustafti wa ahkamul mujtahidin. Okey, kata pengarang rahimahullah, dan antara bab usul fiqh, wa abwab usul fiqh, dan antara bab usul fiqh adalah pembahagian kalam, iaitu ucapan dalam bahasa Arab. Kerana wahyu dan syariat Nabi Muhammad SAW turun dalam bahasa Arab yang fasih, yang ditutur oleh kaum Nabi, iaitu kaum Quraisy. Maka untuk memahami wahyu tidak kita perlu memahami ucapan dan percakapan Arab Quraisy. Dan kita akan bincang lanjut perbahasan aqsamul kalam ni, kita akan bincang nanti. Sebab sekarang ni dia Imam Al-Haramain tengah sebut satu-satu apa yang ada dalam kitab dia sebelum dia masuk secara detail nanti. Maknanya kita akan baca dan lalu secara detail bab-bab usul fiqh ni tadi. Seterusnya al-amru wan nahyu, iaitu suruhan dan larangan dalam syarak. Juga kita akan bincang nanti. Wal 'ammu wal khas. Lafaz 'am dan lafaz khas. Lafaz 'am, lafaz khas, yang mana didahulukan dulu amalnya, juga kita akan ketahui nanti pada tempatnya nanti. Kemudian wal af'alu, maksud al af'al kat sini ialah perbuatan Nabi. Perbincangan dia adalah perbuatan Nabi ni adakah hujah dan adakah ianya dalil, dan kalau bertembung dengan antara perbuatan dan ucapan, yang mana yang kita nak dahulukan, juga akan dibahaskan pada tempat dia nanti.
Kemudian wan nasikhu wal mansukh. Okey, nasikh mansukh ni masuk dalam bab nasakh. Nasakh ni secara ringkas ialah mengangkat hukum syarak yang telah sabit, iaitu yang sabit dengan perintah yang terdahulu dengan satu perintah yang baru. Maknanya ada hukum baru lah yang datang menggantikan hukum yang telah sabit. Juga kita akan bincang pada tempatnya nanti. Kemudian al-ijma'u. Ini satu dalil dalam syarak. Al-Quran, al-Hadis, as-Sunnah, al-Ijma'. Iaitu ijma' ni ialah kesepakatan para mujtahid atas satu hukum syarak. Kemudian al-akhbar wal akhbar. Apa maksud al-akhbar? Iaitu apa-apa yang dinisbahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sama ada percakapan ataupun perbuatan atau takrir. Takrir ni persetujuan Nabi kan. Kemudian wal qiyasu juga satu dalil dari dalil-dalil syarak. Ini dalil-dalil syarak yang disepakati adalah Al-Quran, Sunnah, Al-Ijma', Al-Qiyas. Empat ni disepakati ya. Kemudian wal hadru wal ibahah, iaitu penjelasan tentang hukum asal sesuatu perkara selepas Nabi diutuskan. Maksudnya bila datangnya Nabi diutuskan, sesuatu perkara itu apa asal hukum tu? Apa asal hukum sesuatu perkara? Adakah asal hukum sesuatu perkara itu haram kecuali yang diharuskan oleh syarak? Ataupun asal suatu perkara itu adalah harus kecuali apa yang diharamkan oleh syarak? Itu juga akan dibincang pada tempatnya nanti. Kemudian tartibul adillah, itu susunan dalil-dalil, yang mana yang didahulukan, yang mana yang kuat. Kemudian sifatul mufti wal mustafti, dan hukum hakam berkaitan mujtahid, iaitu perbahasan ni dibincang pada akhir kitab. Okey, kemudian kata pengarang fa'amma aqsamul kalam, فأما أقسام الكلام يعني فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل أو فعل وحرف أو اسم وحرف. Okey, kata pengarang, pengarang dah kembali menjelaskan bab pertama. Dia dah sebut, dia dah senaraikan bab-bab yang ada dalam buku ni, dan kemudian dia kembali menjelaskan apa yang dia senaraikan, senarai pertama tadi. Maka insya-Allah kita akan sambung pada minggu hadapan pada kata pengarang fa'amma aqsam kalam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.